Okay guys, kau padu. Alright. Sebelum ni pula. Okay. Apa nak cakap Okay, di kesempatan ini lama jenuh. Dah lama betul nak cakap. Lama betul. Okey, pertama sekali di kesempatan ini aku ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Alright, okey. Kepada semua umat Islam, kepada semua rakan-rakan aku, dan kepada semua yang mengenali aku, insya-Allah kita nak cari kawan, bukan cari lawan. Alright. Okay. So hari ni tak ada apa pun sebenarnya kan. So kita just santai borak-borak So bulan puasa ni aku kurang-kurangkan mancing kolam ke, mancing patin ke, mancing dasi ke, apa benda segala mancing. Alright. So aku nak kongsikan dengan korang semua memancing ikan patin, liar dan kolam. Alright. Okay, kita kongsikan pendapat kita bersama. Dan ini adalah pendapat daripada aku sendiri berdasarkan pengalaman aku. So kita teruskan dengan topik kita, memancing kolam ataupun memancing ikan patin liar, ikan patin kolam dan patin liar, yang mana lebih sukar, yang mana lebih sukar ataupun yang mana lebih susah lah kat sini. Okey, so kat luar sana ramai yang suka memancing kolam dan ramai yang suka memancing lombong, tasik, sungai dan sebagainya yang liar lah, habitat yang liar lah, ikan patin. Kita bincang pasal ikan patin. Okey, so berdasarkan pengalaman aku, dua-dua aku mancing dan dua-dua pun aku suka, sama ada liar ataupun kolam. Alright. Yang pertama sekali kita bahas ataupun kita bincangkan tentang kolam. Ada orang kata kolam ni, orang kata alah senang, kolam boleh lah kan, akuarium akuarium kan. Alright. Okay, akuarium. So bagi aku untuk kolam ni, mancing ikan patin di kolam ni, dia yang pertama sekali dia menggunakan teknik, dia menggunakan teknik yang betul, sama ada kita main tanam ataupun kita main apung dan ataupun kita main layang dan pelbagai cara lagi lah yang korang guna. Alright, yang aku guna tanam dan apung lah. Layang tu pun kadang-kadang kalau tak ada orang sebelah, kita boleh lah main layang, kita main layang roti. Okay, so bagi aku yang pertama teknik, teknik tu sangat perlu di kolam. Dan yang kedua umpan. Okay, umpan, perbezaan umpan patin liar dan patin kolam, bagi aku dia ni pendapat aku, bagi aku dia sangat-sangat berbeza. Okey, dia sangat-sangat berbeza. Dari segi orang kata cerewet dia, dari segi orang kata pantang larang dia, dari segi bermacam-macam segi lagi lah. Okey, umpan. Dan yang ketiga, kita memerlukan rod yang sesuai, tali yang sesuai, dan apa lagi, mesin yang sesuai, dan pelbagai lagi lah. Okey, itu kita cerita kolam tu. Alright. Okey. Untuk kolam, ramai orang kata mungkin lah orang-orang ataupun sifu-sifu yang selalu memancing lombong ataupun tasik ataupun sungai, alah kolam boleh lah kan, kolam akuarium lah kan. Okey, untuk aku kolam ni dia sangat partikular lah, dia sangat detail lah tentang umpan. Alright. Jadi kat situ susahnya tentang umpan.
nak ada bau wangi, masam, lemak, lagi yang kata kalau nak pahit-pahit sikit bau tu, tu pun best. Okey, perbezaan kolam lah dan kita bagi untuk perbezaan sungai, ikan patin liar ataupun tasik dan sungai. Okey, dari segi umpan, perbezaan umpan ikan patin kolam kolam dan ikan patin sungai sangat berbeza. Okey, ikan patin sungai kita boleh menggunakan buah. Kita boleh menggunakan, kolam pun boleh juga menggunakan buah, tapi yang diproses, yang telah diproses. Jadi kalau patin sungai ni ataupun lombong ataupun apa-apa saja, kita boleh gunakan buah lakum. Buah lakum dia macam anggur Malaysia lah. Okey, kalau aku sempat aku tunjuk aku tunjuk buah lakum kat tepi ni. Alright. Okey. Dan kita boleh pakai sawit. Okey, buah sawit. Ni kalau tak tahu buah sawit, aku tak tahu lah. Ni buah sawit. Okey. So yang ketiga kita boleh pakai buah ara. Okey. Ni buah ara. Okey. Dan kita boleh pakai bermacam-macam lagi buah yang ada di sekeliling sungai, tasik ataupun lombong. Kalau kat situ ada pokok buah ara, kita boleh pakai buah ara untuk umpan patin. Kalau situ ada banyak kelapa sawit, kita boleh pakai kelapa sawit untuk umpan patin. Kalau kat situ, kat sungai tu, biasanya sungai ni dia akan banyak buah lakum dan buah ara. Tak silap aku lah. Ini berdasarkan pengalaman aku. Okey. So nak pakai roti pun boleh dekat sungai. Nak pakai roti boleh. Nak pakai apa lagi perut ayam lah, apalah, macam-macam lagi lah untuk yang liar, ikan patin liar tasik sungai lombong ni. Okey. Dua-dua ada perbezaan umpan. Perbezaan umpan. Untuk patin liar macam ni cerewet dia. Aku tak cakap patin liar ni senang atau patin kolam ni senang. Okey, aku tak cakap. So dua-dua ada kecerewetan tersendiri Okey. Untuk mancing ikan patin liar ada cerewetnya dan kolam ada pun cerewetnya. Maknanya dua-dua ni win-win situation. Kita tak boleh nak membezakan alah senang, alah patin liar senang, alah patin kolam senang. Tak boleh. So apa-apa pun kita perlu usaha. Okey, usaha tangga kejayaan. Kau padu. Alright. Okey. Jadi daripada segi teknik teknik sangat berlainan. Pada pendapat aku sangat berlainan untuk patin liar, untuk patin kolam dan patin liar. Okey. Teknik untuk patin kolam kita boleh main tanam, sama juga dengan liar, kita boleh main tanam juga. Dan kita boleh main apung untuk patin liar. Untuk patin kolam kita boleh main apung pakai marshmallow, pelampung dan sebagainya untuk itu terapungkan gitunya. Dan untuk liar pun kita boleh main apung. Dan untuk liar pun kita boleh main apung. Dan kita boleh main layang untuk liar. Tapi untuk liar ni main apung bergantung kepada keadaan di mana tempat kita mancing. Sungai kita tak boleh main apung, susah sikit lah kita nak main apung sebab sampah-sampah banyak. Kalau tasik lombong insya-Allah boleh, kita memang boleh main apung. So dekat patin liar di tasik aku pernah pakai perambut panjang lebih kurang satu depa aku panjang untuk mata, satu mata, dan satu lagi di mata tu kita letak gabus ataupun pelampung dekat mata tu. Jadi dia fleksibel, dia boleh turun naik ataupun melekat ataupun mati, boleh, tak ada masalah. Ni untuk liar. Jadi bila kita baling tu, masuk aku main tasik. So kita baling tu nanti kita punya umpan akan naik lah. Umpan kita akan naik lah. Maknanya batu, perambut kita akan gunakan perambut Y. Satu batu, satu mata. Macam tu.
So perambut untuk ikan patin liar ni pun pelbagai cara kan, pelbagai cara, dan kolam pun pelbagai cara. Okey, so bagi akulah untuk patin kolam dan patin liar adalah sama sahaja kesusahan ataupun kepayahan ataupun kecerewetan dari segi umpan. Kolam dan liar, teknik kolam dan liar sangat berlainan berdasarkan pengalaman aku lah. Okey, so apa lagi aku nak ceritakan? Tasik, Lombong, sungai, bagi aku ada, orang kata, untuk umpan macam kita gunakan roti, paste, kita main kosong pun insya-Allah ada yang ambil, insya-Allah. Tapi dia punya untuk tunggu dia ambil tu, untuk tunggu dia makan tu memang sangat lama. Okey, memang sangat lama, melainkan ikan dekat Lombong ataupun Tasik tu banyak. Jadi baru-baru ni aku memancing di Tasik. Jadi kat situ aku dapat dekat 20 ekor ikan patin 20 ekor ikan patin menggunakan teknik mata bom. Mata bom. Di mata aku sangkutkan pellet, dan di spring mata bom tu aku kepal dengan dedak. Okey, 20 ekor dekat 20 ekor dan 2 ekor keli. Alright, okey. Itu pengalaman aku mancing patin liar. Dan kolam ni kita kata sekarang lah kan, tengok bergantung pada kolam lah. Lain, orang kata lain padang, lain lalang kan, lain kolam, lain umpannya. Kita kena pergi, kita kena baca, kita kena study kat kolam. Tak boleh kita datang sekali nak ikan kan. Orang kata datang sekali kumpau, bangau tu biasa lah bagi aku. Dan aku pun selalu bangau aku pun selalu kumpau. Alright, kita kena tahulah kan, apa kolam tu nak, dan apa teknik orang-orang kat situ pakai, yang selalu pakai, orang kata sifu-sifu kat situ yang selalu pakai teknik-teknik dia orang. So kita perlu belajar kan. Dan bagi aku sangat orang kata perlu belajar kan. Aku masih lagi memerlukan ilmu tentang dunia mancing ikan patin ni kan. Jadi yang mana aku tahu aku kongsikan. Jadi untuk orang kata topik ni, bagi aku, pendapat aku, pengalaman aku, berdasarkan pengalaman aku, ikan patin liar dan ikan patin sungai, ikan patin liar dan ikan patin kolam, bagi aku dua-dua ada perbezaan, dua-dua ada kecerewetannya, dan dua-dua orang kata ada susahnya dan ada senangnya, betul. Alright, okay. So ini saja yang aku kongsikan dengan korang semua. Apa itu, orang kata, bagaimana patin liar dan patin kolam susah ataupun tidak. Inilah ulasan daripada aku sendiri, berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dua-dua win-win situation. Dua-dua win-win situation. So jadi aku kat sini tidak bermaksud untuk menjadi sifu, tidak bermaksud untuk menjadi sifu tidak bermaksud untuk mengajar korang nak tunjuk pandai. Tak. Aku kat sini aku kongsikan pengalaman aku untuk aku belajar, untuk aku sendiri belajar, dan untuk orang kata orang-orang macam aku yang baru belajar, orang-orang macam aku yang baru belajar, kita kongsikan pengalaman. Dan siapa-siapa yang baru nak mula, macam aku, yang baru nak mula macam aku, maknanya orang kata boleh tengok video ni, orang kata mungkin menjadi panduan, insya-Allah. Mungkin menjadi panduan. Kalau berguna untuk korang, maknanya bergunalah untuk aku. Berguna untuk korang, aku rasa
aku rasa satu perhargaan lah. Satu perhargaan. Alright. Okay, so tak ada apa pun kita nak sembang-sembang. So just hari ni kita topik kita macam tu je. Alright. So sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe channel aku Jegam Outdoor. Alright. Kau tu padu.